Sila. Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. I think I go to the next. Sure. Isu yang ketiga yang dibawa oleh Puchong adalah berkaitan dengan isu salah laku dan kes jenayah yang berlaku di dalam premis polis. Untuk makluman ahli yang berhormat, kes-kes sedemikian rupa kes-kes yang terpencil dan di dalam masyarakat tidak semuanya sempurna. Umpama Melayu mengatakan dalam standar pisang tidak semuanya baik. Oleh yang demikian, kes-kes ini tidak boleh dinafikan berlaku. Ia hanya berlaku dalam segintir saja. Namun begitu, kes-kes begini PDRM memandang serius dan akan mengambil tindakan tegas. Seperti kes Rogol yang berhormat telah nyatakan tadi, yang mana siasatan begitu cepat dan juga tindakan telah pun diambil, di mana mereka telah pun dituduh di mahkamah. Jadi kita mengharapkanlah supaya jangan nila setitik rosak apa ni susu sebelanga. Saya kalau boleh diberi peluang Yang Berhormat Timbalan Menteri, Tan Sri Speaker, kalau boleh. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya setuju. Ya, memang kes ini boleh dikatakan kes ini berlaku kadang-kala. Tapi yang saya bangkit dalam ucapan saya awal tadi, Tan Sri, adalah berkenaan dengan sama ada ataupun tidak kerajaan telah pun membuat apa-apa untuk memastikan bahawa balai polis dan sebagainya itu tempat yang lebih selamat. Ini adalah susulan daripada apa yang kita dapat tahu, Tan Sri Speaker, melalui kes-kes seperti Kugen, Ahmad Sarbani dan also Teo Beng Hock. Tan Sri Speaker akan ingati kembali. Dalam Teo Beng Hock kita ada RCI. Dan RCI tersebut, Tan Sri Speaker, telah pun membawa banyak recommendation yang seharusnya dilakukan. Yang saya nak tahu setakat sekarang, lebih kurang 3 tahun selepas kejadian, adakah kerajaan telah pun implement ataupun implement sebarang daripada recommendation ini? Ini yang saya nak tahu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Tan Sri yang betul. Terima kasih lah Puchong. Cuma you preempt sikit lah. Pasal saya ingin menyatakan bahawa semua lock-up dan bilik siasatan di IPD dan balai-balai polis telah dilengkapi dengan kamera CCTV macam mana yang dinyatakan dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi. Sehingga tahun 2012 sebanyak 384 unit kamera CCTV telah dipasang dan berada dalam keadaan baik. Tan Sri, boleh hanya satu perkara penjelasan. Adakah ini juga termasuk di dalam bilik temu ramah saksi dan suspek Timbalan Menteri? Apa ni? Mendapatkan maklumat. Ya, kerana itu adalah fokus. Kerana semua kes ini memang aduan yang dibuat adalah the police officers Timbalan Menteri. Dia ni kalau ada opportunity, they will take advantage. Kalau dia tahu bahawa tempat tersebut itu secure, dari segi ada CCTV kamera dan sebagainya, ada pegawai yang ditugas bersama dengan mereka. Ya, if these things are done, then you can see incidents like this memang tak akan berlaku. Terima kasih. Saya harap bahawa Timbalan Menteri dapat lihat mendalam dan juga boleh berikan kepada saya maklumat tersebut untuk pengetahuan saya. Terima kasih. Yang itu saya akan dapatkan maklumat. Lepas tak ada maklumat di sini. Okey. Terima kasih. Boleh berbahasa cara begitu. Berapa aman, berapa baik, bergilir-gilir. Kita semua kerja untuk rakyat. Begitu. I don't do threatening. Terima kasih. Jadi jangan buat perkara-perkara yang kadang-kadang kita pun terpaksa naik amarah. Sudahlah. Sudah berapa tahun kita orang semua duduk sini, mau hampir 5 tahun. We know each other by now. Jangan pokok senang. Pokok senang lagi belum saya halau, pasal dia tahu bila masa saya menghalau dan tidak. Dia tahu di mana itu garis. Jadi bagi siapa yang belum tahu garis, cubalah langkah dia. Sila, teruskan. Terima kasih Tan Sri. Saya tahu Tan Sri memang seorang panglima hebat. Dia berdiri lagi puji sekali, saya halau dia. You coba sekali lagi. Puji kah apakah? Sekali lagi. You coba.
Terima kasih, minta Tan Sri. penjelasan yang berhormat, minta penjelasannya berkenaan kes isu yang sama ya. Terima kasih yang berhormat Timbalan Menteri. Dua perkara. Satu ya, kes yang berbangkit di mana 3 anggota polis tu didakwa merogok seorang wanita di balai polis. Yang ia berbangkit sebab wanita itu warga asing tu tidak dapat mengemukakan pasport asalnya. Ia diberi salinan pasport kepada pegawai polis tersebut menurut laporan, tetapi pegawai polis enggan menerimanya. Jadi saya nak tahu dari segi undang-undang, apakah kedudukan sebenarnya. Saya percaya dokumen sedemikian yang penting adalah polis dapat verify identiti orang tersebut, sama ada kemasukannya adalah secara sah atau tidak, dan isu salinan ke bukan, atau isu asal, dokumen asal atau salinan sepatutnya tidak timbul. Dan begitu juga kad pengenalan. Kalau individu warga membawa kad pengenalan salinan, ia seharusnya boleh diterima juga, sebab important is verification, where we can verify identiti orang itu. Jadi saya mohon pandangan dari aspek itu. Dan perkara kedua adalah berkenaan soal siasat ya. Kalau seorang wanita dibawa masuk ke balai ya, untuk mengurangkan risiko berulangnya situasi kes sedemikian, apakah boleh memastikan ada wanita, pegawai polis wanita yang lain juga berada bersama semasa soal siasat berjalan atau di dalam balai tersebut? Datuk Pengerusi, selepas kejadian ini saya sangat risau ya. Walaupun saya setuju bukan semua orang adalah sempurna, tapi ia telah menghakis keyakinan kita. Sebab kalau ada apa-apa kejadian berlaku, perkara pertama saya akan maklumkan adik saya adalah pergi balai polis, pergi buat laporan polis. Tapi selepas laporan sedemikian, dakwaan kejadian rogo di balai polis, dan kenyataan menteri mengatakan, what else can we do? Sudah dakwa, what else can we do? Itu tidak memberi keyakinan bahawa ada langkah yang akan diambil untuk memastikan perkara ini tidak berulang lagi. Ini hasrat hati saya, suara seorang wanita dan seorang kakak kepada adik-adik saya ya. Saya pohon diambil serius ya perkara ini. Yang berhormat masih muda pun tak nampak macam kakak pun. Terima kasih Batu Gajah. Sehubung dengan dokumen, dalam keadaan sekarang banyak dokumen-dokumen yang bukan original ya. Ada melibatkan palsu. Dan keduanya berkaitan dengan anggota polis wanita. Biasanya di inquiry office ada anggota polis wanita yang ditempatkan di situ. Jadi dalam kes ini mungkin keadaan waktu bagaimana wanita tu tak ada bekerja pada ketika itu, saya tak dapat nak pastikan dalam kes ini. Maaf ya, mungkin ada silap faham ya. Maksud saya dokumen pasport photostat ya, sama ada boleh diterima, sebab ada ramai pekerja asing pasport asal disimpan oleh majikan. Itu persoalannya. Kalau dia boleh bagi satu salinan pasport, polis boleh hubungi balik balai itu untuk online verify kesahihan dokumen identiti orang itu. Itu ialah Yang Muhammad Batu Gajah, undang-undang memerlukan original. Tapi budi bicara jika anggota itu merasakan sama ada dokumen itu betul ataupun tidak, tertaluk kepada keadaan seperti itu, pada ketika itu. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya rasa kita perlu tahu apakah SOP-nya, apa standard operation procedures. Apabila umpamanya seorang rakyat kita ataupun rakyat Indonesia apabila ditahan oleh anggota polis, apakah standard procedures-nya kalau dia ada seorang wanita? Bolehkah kita adakan satu SOP supaya kita boleh rakyat biasa boleh tanya identifikasinya atau macam mana, supaya tak banyak sangat sekarang polis palsu, yang polis yang dia amalkan sebagai seorang polis tapi dia mungkin perompak. Dan juga kita tak mahu apa yang berlaku
di balai polis di Prai itu berulang. Jadi kita mesti, saya rasa prosedur adalah amat penting. Macam mana? Adakah kita ada SOP? Tan Sri Yang Tua, berkaitan dengan kalau dalam pemeriksaan seseorang wanita mengikut prosedur dalam CPC, Criminal Procedure Code, wajib dilaksanakan oleh wanita. Itu prosedur dia. Ya, sekarang ialah kalau di perjalanan ini, ya, dalam konteks ini biasanya seorang anggota wanita akan berada di inquiry office. Okay? Itu kita faham, tapi sekarang ialah dalam perjalanan seorang pekerja asing dia ditahan oleh 3 orang polis. Dan bolehkah ini berlaku? Ataukah kita hendak adakan wujudkan satu prosedur yang baru sekiranya ditahan, apakah sama ada dia boleh bawa ke balai polis dan dia mesti diserahkan kepada anggota polis wanita, ataupun dia boleh terus seperti kes ini ditahan dan buat sedemikian. Macam mana kita boleh mengelakkan dia berulang? Itu saja. Apakah bagaimana kita boleh buat? Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Kes ini isolated. Menteri, Timbalan Menteri, boleh tanya sikit berhubung dengan ini saja. Ini Sikit saja. sudah banyak. Sikit saja. I'm going to another issue. 1 minit saja. Saya nak tanya dengan Royal Commission. Royal Commission berkenaan dengan berhubung dengan kes ini. Pada tahun 2005 ada kes Year Squad, dan bila Year Squad kes Year Squad berlaku, New Squad, dan bila kes itu berlaku, satu Royal Commission ditubuhkan untuk menyiasat kes ini. Kes ini sama kes logo di balai memang sama atau sama dengan kes New Squad tu, dan saya harap kalau boleh kerajaan menubuhkan Royal Commission untuk menyiasatkan isu ni. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Isu yang disebut berbeza keadaan daripada isu yang kes berkenaan kes logo ini. Kerana isu squad itu adalah pemeriksaan yang dibuat oleh anggota polis. Itu sebab yang saya katakan mengikut CPC, Criminal Procedure Code, mesti diperiksa di hadapan atau dibuat oleh seorang wanita. Dalam kes ini adalah berkaitan dengan tangkapan yang ditahan dan dibawa ke balai untuk tindakan seterusnya. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan isu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Rembau, yang mana berkaitan dengan perjawatan baru seramai 4,000 orang. Penjelasan, Timbalan Menteri, penjelasan. Mengenai tangkapan ini, adakah prosedur kah? Apa SOP tak? Apakah SOP-nya? Mengenai tangkapan seperti ini. Ya. Saya rasa ini adalah sangat penting. Sekiranya semua orang tahu SOP-nya, jadi mereka tahu bagaimana nak react ataupun bagaimana nak melindungi diri. Jadi adakah? Timbalan Menteri. Saya tak bagi jalan. Saya dah masuk isu lain.